Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi dan saya Syarif. Hari ini kita nak membincangkan tentang macam mana kita nak memilih rod untuk casting, rod yang sesuai untuk casting. Ya. Sebab benda ni berkait rapat dengan penggunaan kita juga. Kalau kita salah guna dan set pun salah, tak seimbang apa semua, boleh merosakkan kita punya rod ataupun kita punya mesin apa sajalah kalau betul. Benda tak seimbang kan. Yes, betul. So ini kita buat ni, kita nak berkongsi ni disebabkan pengalaman daripada pertanyaan yang datang daripada customer-customer sendirilah, yang datang one stop fishing di kedai, yang tanya kita dekat WhatsApp apa semua kan sebelum membeli. So kita nak mengelakkan daripada anda salah pilih supaya nak bagi sesuai dan selesa untuk casting tu. Sebab kadang-kadang walaupun tak selesa tapi masih lagi kita boleh campak dua tu apa semua kan. Ya. Tapi kita tak sedar yang kombinasi tu ataupun jenis rod tu sendiri tak sesuai. Ya, betul. So dekat sini kita nak berkongsikan sikit supaya anda dapat rod yang lebih sesuai untuk casting. Anda suka memancing? Jika anda suka memancing, sila tekan butang subscribe dan loceng notifikasi di bawah ni supaya anda selalu mendapat maklumat-maklumat terkini dan juga apa saja benda yang menarik tentang memancing dari kami. Okey, kita nak definisikan casting ni macam mana lah, sebab kadang-kadang tak semua orang ambil tahu kan. So macam sebab tu kadang-kadang pemilihan barang tu tak sesuai. So kita nak definisikan casting tu. Apa benda casting tu, Sarip? Kalau kata kita nak fahamkan. Okey, casting ni kadang orang keliru antara casting dengan bait casting. Betul? Jadi sebenarnya casting ialah teknik memancing, iaitu teknik baling dan tarik. Casting tidak tertakluk pada umpan tiruan saja ya, Melmi Okey, kita boleh juga casting guna katak hidup contohnya, ataupun ikan hidup ke, udang kopek ke, udang frozen ke, guna cacing pun kita boleh casting teknik baling dan tarik. Ya, itu kadang-kadang ada perdebatan yang tak perlu mana kata. Ya. Ada orang kata casting tu kena pakai gewang. Ya. Umpan hidup tak boleh. Sebab macam benda ni kita nak umpamakan casting ni, kita nak bezakan dengan memakai umpan kita campak dan biar, macam kita pakai bottom. Itu bottom kita kan. Campak umpan udang contohnya. Udang kita biar tunggu ikan ambil, itu selalunya teknik bottom lah. Itu bottom lah. Bottom ataupun pakai float ke, teknik baling dan tunggu kan. Baling dan tunggu. Yang casting kita masukkan ni sebab kita nak baling dan kita gayakan atau kita tarik. Baling kita simpan balik tali. Baling simpan balik tali sebab kita nak dapatkan ikan mengikut gaya yang kita gunakan tu. Ya. So casting yang kita definisikan kat sini adalah pemancingan yang kita gunakan apa saja umpan. Tak kisahlah kita pakai lure frog ke, kita pakai spoon ke, hard body ke apa semua. Ada juga orang pakai udang kopek untuk gunakan dekat kolam siakap ke apa semua tu kan. So rod macam manakah yang sesuai untuk kita gunakan teknik ni? Teknik begitu. So dengan definisi itu kita tengok pula rod apa yang sesuai. So jadinya macam mana kita nak pilih, Syarif? Apa benda caranya kita nak tunjukkan perbezaan dia? Ada rod yang kau rasa tak sesuai ke untuk casting? Ada. Contohnya biar saya tunjukkan contoh dia. Contohnya kita tengok ni rod pertama kita. Yang ini rod antara rod yang kurang sesuai untuk casting. Rod apa ni? Harimau stick. Ni daripada Seahawk Harimau stick. Okey, satu punca dia kenapa dia tak sesuai. Satu, sebab keseluruhan badan rod ni dia berat. Dia berat okey, lepas tu kita tengok kemudian kedua, dia punya action dia ni lebih kepada slow action. Dia lentur sampai ke bahagian tengah rod jadi dia lenturan dia tu lebih jauh. Okey, untuk kita baling tarik ni selalunya kita perlukan medium action ataupun fast action ataupun super fast, tengok pada jenis gewang yang kita pakai, jenis umpan kita pakai. Okey, jadi dia ni jenis slow action ni agak susah untuk kita menggayakan sesuatu umpan tu lah. Okey, itu pasal slow action kau semua. Kalau dari segi rupa dia lah, macam orang nak tahu dari segi rupa lah. Okey, dia tengok rod tu apa ciri-ciri yang membuatkan dia tak sesuai untuk main casting. Okey. Satu ciri utama yang paling tak sesuai, yang akan menyusahkan kita masa kita casting, dia punya handle bahagian bawah dia ni panjang. Handle bawah dia ni panjang. Jadi bila kita pegang, dia akan terlebih daripada siku kita ni. Bila kita nak casting, kita akan banyak gunakan pergelangan tangan ni. Kita lewang macam tu kan. Jadi bila benda ni, handle ni terlanggar-langgar kita punya perut, kadang terlanggar kita pouch bag, ataupun terlanggar siku, menjadikan dia kurang selesa. Betul juga. Kadang kita nak kadang-kadang kita nak henjut dia kalau tengah-tengah je lah, tapi kita tak sentiasa kat tengah-tengah nak membaling macam ni kan. Okey.
Ini dah kena pula. Okey, jadi agak susah untuk kita menggayakan lah. Jadi lagi satu, punca dia jadi berat sebab kita tengok ni lah, handle dia penuh. Dia punya EVA dia penuh. Kalau handle casting dia ada split handle yang ni handle penuh, dia jadi lebih berat. Dia punya EVA atas dia pun panjang. Selalu kalau panjang ni memang untuk kegunaan bottom lah, kita boleh nampak. Betul lah, kita kena ingat sebab kita nak elakkan benda tu terlalu berat. Sebab kita nak kas ni bukan sekali kas. Ya, betul. Kadang beratus-ratus kas. Daripada pagi sampai ke petang kita akan kas. Kalau betul main game casting ni lah kan. Ya. So maknanya dari bentuk ni nampak je lah macam handle full apa semua ni. Ketebalan tu ambil peranan tak? Ketebalan tak jugalah. Tengok jugalah sebab kalau game tu besar memang dia ketebal apa semua. Lagi satu perkara, kita tengok pada reel seat. Kalau reel seat casting yang betul-betul khas untuk casting, untuk selesa kita casting, dia takkan pakai jenis skru macam ni Melmi Dia akan jenis pakai skru terlindung. Atas dia ni dia akan ikut bentuk tapak tangan kita. Selalunya rod yang betul-betul casting dia akan ikut ergonomi bentuk tapak tangan kita. Aku nak tengok cuba kita tengok contoh. Ini bed casting. Ini BC punya. Okey. Yang spinning tu. Storm ni tu. Yes ni. Ni one piece okay. Lupa kita nak cakap sebab dua jenis pun, spinning dengan BC bed casting ni, dua-dua boleh digunakan untuk casting Bukan kata pakai BC je boleh pakai untuk casting. Okey, yang ni kita tengok, perhatikan dia punya jenis handle dia dia punya reka bentuk handle ni ni Reel dekat bawah tengok atas dia begitu orang panggil ni bersih ni, flush flush. Dia tak ada sebarang lekuk apa-apa, betul-betul sesuai untuk letak tapak tangan kita ni. Bandingkan ini yang ni atas ni ada lekuk-lekuk lah, dengan ada benang skru dia ni. Jadi bila seharian kita casting, tapak tangan kita akan berasa sakit, berasa lenguh lah. Jadi dengan bentuk macam ni memang sesuai untuk kita casting lah. Kita boleh tengok dekat close up nanti perbezaan dia apa semua kan. Okey, kita lihat dekat close up dia. Okey, kita boleh tengok ni yang kita katakan tadi, jenis handle yang Melmi handle yang bukan casting, handle penuh. Kalau handle casting dia akan buat split handle macam ni Melmi. Okey, jadi tujuan dia untuk mengurangkan berat. Untuk mengurangkan berat dia letak belakang EVA sikit untuk kita tahan dekat kita punya lengan, dan juga handle atas ni cukup sekadar sesuai tapak tangannya. Tengah ni kita tak perlukan jadi dia nak ringankan. Macam ni lah contoh. Ini antara contoh rod casting yang ideal lah. Okey, kita dah tengok tadi rod yang tak berapa sesuai untuk kita pakai untuk casting kan, yang buat kita tak selesa apa semua. Kita nak fokuskan kepada rod yang sesuai ni. Apa benda lagi yang membuatkan ciri-ciri dia, yang membuatkan ianya senang untuk kita pakai untuk casting ni kan. Jadi saya akan ambil satu contoh. Okey saya ambil contoh. Ini rod 2 piece saya cabut dulu supaya senang kita nak tunjuk. Okey, Mbak Mi, perhatikan macam kita kata tadi, rod yang sesuai casting adalah rod yang split handle supaya dia lebih ringan. Okey. Kemudian kita tengok dia punya kedudukan reel seat ni, macam mana reka bentuk. Okey, kita nampak reel seat untuk reel di bawah atas dia skru semua terlindung. Okey, itu. Kemudian kita tengok jenis cincin. Selalunya rod casting ni, kalau untuk rod spinning, untuk kita main casting, cincin dia diameter cincin besar. Okey. Diameter cincin besar, dan juga dia menggunakan satu kaki saja. Satu saja. Dia tak ada guna kaki depan belakang itulah maksud satu kaki. Bukannya dua benda ni. Dia pakai satu kaki. Satu tapak saja diikat satu tapak. Dia bukan dua tapak untuk rod tu, untuk cincin tu. Kalau dua tapak tu selalu untuk heavy lah. Kadang-kadang ada mesin rod casting untuk heavy game, dia memang pakai 3 tapak. Sebab itu dia memang untuk heavy lah, dia guna cincin yang besar. Kemudian untuk rod casting kita perlu tengok action lah. Action dia bermula daripada medium action, fast action sehingga super fast lah. Itu bergantung kepada gewang medium ke atas lah, medium action dan super ke atas fast sehingga ke super fast. Sebab dia kalau kita nak tahu. Kalau sebab dia, kalau macam kita pakai slow action, slow action sesuai kalau contoh untuk umpan kecil sahajalah. Contoh orang main ultralight boleh pakai slow action macam ni.
Sebab dia banyak pakai umpan kecil, jadi dia tak perlukan sangat action yang bersungguh-sungguh. Betul. So dia macam daripada size light ke medium itu bergantung kepada game kita nak main apa semua. Kita juga sebenarnya. Tapi ciri-ciri dia lain lebih kurang sama. Ciri asas dia lebih kurang. Kalau kita nak cast macam mana, selalunya daripada medium ke fast lah. Fast. Ultra fast, extra fast, ultra fast, super fast, extra fast tu semualah ada bahasa ikut pengeluar lah masing-masing. Okey, yang ini pula kita nak bincangkan ataupun kongsikan macam mana spek kita nak tengok lah, macam mana kita nak baca spek yang sesuai untuk kita punya game casting kan. Dekat ROD tu selalu ada nombor-nombor lah, ada maklumat-maklumat yang kita boleh baca. Tapi saya tahu ramai yang tak baca sebab kita ada banyak customer yang bertanya kat kita kan. Selalunya ramai tak ambil tahu pasal benda ni, tapi kalau anda ambil tahu sangat memudahkan anda untuk membuat pilihan. Contohnya sering boleh bagi contoh sikit tak? Okey, contohnya pada setiap batang joran ni mesti ada label punya mesti ada label punya. Okey, kalau kita tengok sini contoh dia akan letak panjang dia. Panjang joran tu 6 kaki 1 inci. Kemudian dia ada letak jenis rod tu 2 piece, okey. Lepas tu kemudian dia ada letak line weight. Line weight ni adalah tali yang paling ideal untuk rod itu. Yang paling sesuai. Paling sesuai. Bukanlah itu limit dia kan Mami. Yes. Ada kita yang boleh ganjakkan. Katalah sampai 12 pound ni, mungkin orang pakai 20 pound yang tali pun masih boleh pakai, tapi sebab tu dia tulis kat sini sesuai, paling sesuai 12 pound supaya kita tahu macam mana nak kawal dia, drag macam mana kita ketat nak pakai. Macam mana kalau macam ikan tu terlalu besar, kita rasa memang ikutkan rod ni tak boleh tahan, kita boleh kawal dengan betul. Kita dah tahu spek dia apa benda kan. Dia dah bagi dah yang paling sesuai. Kemudian dia letak situ lure weight. Ini berat umpan lah, sehingga 12 gram. Jadi 5 hingga 12 gram ni yang paling sesuai, yang paling sedap untuk rod ini. Okey, jadi ini pelbagai. Contohnya kita tengok rod kedua ni, ini rod heavy lah ni, daripada rod Daiwa ni. Contohnya dekat Daiwa ni dia tulis panjang dia ada. Okey, panjang dia ni berat tali sehingga 40 pound. Okey, section 2 piece, max umpan sehingga 120 gram. Pun ada juga ada tulis Jadi apabila kita tengok berat dia ni ataupun spesifikasi yang ditulis itu, jadi kita boleh tahu dah rod ini sesuai untuk apa kan. Jadi contoh kita main popping GT GT 5 kilo ataupun cari ikan tenggiri. Untuk lebih selamat bila kita ada dekat laut, kita ambil lah rod Daiwa ni dengan 20-40 pound ni. Rod Daiwa ni lebih sesuai untuk ikan yang lebih besar lah. Jadi dia kata situ berat tali sehingga 40 pound kan, 40 pound. Jadi takkan kita nak pergi mancing ikan tenggiri yang berat dia sehingga 20 pound, 30 pound, kita nak bawa rod 8 pound Ini yang selalu kita dapat soalan yang macam soalan tanpa tanpa berfikir lah maknanya. So kita selalu dapat itu sebab kita buat live. Hari-hari kita buat live, ada orang komen dekat live apa semua ataupun orang WhatsApp. Kita tunjuklah rod 12 pound ni kan. Yang ini tiba soalan dia, kalau nak main tenggiri 10 kilo boleh tak? Itu benda-benda yang nampak sangat yang kita ni tak menengok langsung pun spek pada rod ke apa semua. So lepas ni boleh jadikan tabiat lah, maknanya nak beli barang. Sebab kita nak beli barang ni amat kritikal, amat crucial untuk kita tahu spek ni. Sebab kita katalah dah dekat apa ni, dekat laut dah ni kan, tengah jigging. Kalau kita punya barang tu tak sesuai, betul, siapa nak hantar rod ke tengah laut tu kan. So ambil tahu dulu sekarang. Sebab tanya kepada tuan kedai ke kan, macam kami di One Service ni mungkin boleh jawab apa semua, tapi macam itu tanggungjawab sebenarnya kita nak beli barang kita tu kepada pembeli sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang jual memang nak jual dia nak jual saja. Betul, boleh bang, boleh. So kita macam nak elakkan daripada kita salah beli sebabkan kita tak baca. So benda-benda ni sangat penting lah. Kita tengok dekat sini apa dia tulis kan, macam tali limit berapa pound. So yang selamat banyak tu je lah. So kalau patah lepas tu kita pakai poundage lebih daripada tu, kita pakai tak betul, memang ke atas diri pemancing sendiri kenapa benda tu rosak. Betul. Lagi satu Abang Melmi yang saya ingin tekankan sangat-sangat, kena ambil tahu spesifikasi ni. Apabila sudah tahu spesifikasi, kita boleh tahu rod reel apa yang sesuai, tali berapa yang sesuai, umpan apa yang sesuai. Jadi kita boleh
boleh mendapatkan nikmat yang sebenar dalam memancing. Betul. Sebab ikutkan cara yang selamat lah kan. Kita nak pilih macam mana kan. Kalau kata kita punya reel 5 kilo kan, kita punya max drag. Kita pakai rod dengan reel, rod dengan tali apa semua tu, kena ikut mana yang diutamakan. Kalau untuk itu, kalau untuk sesuatu permainan tu, kita tengok kepada kekuatan rod dulu sebenarnya. Rod rod dulu sebenarnya. Baru kita lihat pada kekuatan reel. Sebab apa tu? Sebab rod lebih mudah rosak ke macam mana? Sebab rod yang menanggung bebanan pertama sekali. Yes, betul. Dia yang menanggung beban dulu. Sebab reel kita ada drag. Tali pun kita ada leader, boleh menyerap hentakan apa semua. Jadi rod ini betul-betul rod dia yang bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Jadi kita pilih rod dulu, kemudian baru pilih barang lain lah. Sebab itulah casting ni penting, kita nak pilih rod ni sesuai dengan game kita lah. Sebab game kita tu banyak faktor. Macam kalau kata ikan tu kuat, berapa besar reel kita nak pakai kan. So bergantung kepada rod ni tahan ke tak, nak tampung dia punya drag, berapa besar lure dah tulis kan. So benda-benda tu, sebab daripada kita cast lagi dah memberi beban kepada kita punya rod kan. Rod dah terbeban lah. Masa keluar umpan kita dah kita bagi beban lah. Sebab macam daripada berat kita punya lure tu dah menguji kita punya kekuatan rod ni. Kalau salah pilih, itulah yang membuatkan baru beli pergi turun 5 minit patah. Banyak kes yang tu kita jumpa. Yang mana defect tak apa, kita boleh minta balik kat pengeluar kan. Tapi kalau kita salah pilih, salah game, memang tak ada siapa yang boleh ganti lah kita punya barang. Betul. Memang dah salah sendiri kan. So itulah pentingnya kita tengok benda ni untuk semua pun. Walaupun kita punya topik pasal broadcasting, untuk kegunaan semua pun. Kalau kata kita nak main bottom ke apa semua tu, apa yang ditulis oleh pengeluar ni sangat penting untuk kita sesuaikan dengan kita punya reel, kita punya tali dan umpan yang kita nak gunakan tu. Okay, kita dah cakap pasal ciri-ciri rupa dia apa semua kan. Lepas tu panjang rod. Kan peranan tak? Semua jenis panjang boleh pakai casting ke, ataupun ada tahap-tahap tertentu je, daripada berapa kaki ke berapa kaki je sesuai untuk casting? Pemilihan panjang ni sebenarnya mudah saja yang ni Kita tengok pada lokasi tempat kita mancing, ataupun senang kata ikut permainan kita, game kita. Samalah, itulah yang membuatkan kita pilih panjangan apa semua tu. Contohnya permainan kita atas bot ke, ataupun di bawah semak samun, ataupun di kawasan tebing yang lapang, ataupun di tebing yang tinggi. Jadi kalau contoh tebing tinggi, kita perlukan rod panjang. Kalau tempat yang semak samun, contohnya kita nak mencari ikan bujuk di dalam semak, kita pakai rod yang pendek, 5 kaki 6. Okey, contohnya kita di atas bot, kita 2 orang saja atas bot, kita nak cari mama toman, kita boleh pakai 7 kaki kan, sebab kita atas bot yang lapang cuma ada 2 orang, boleh pakai 7 kaki atau 6 kaki lagi jauh lah kan. Langkawan kita baling lagi jauh. Contoh orang casting main popping di pelantar minyak, dia pakai 7 kaki 8 kaki rod besar-besar. Jadi pemilihan itu bergantung kepada permainan kita di mana dan target kita lah. Maknanya tidak dihadkan lah untuk casting mesti banyak ni sampai tu je maksimum. Sebab ikut game, ikut ikan kita yang nak kita dapat dengan environment kita kan, alam sekitar kita ni, macam ada pokok dekat ke apa semua tu, memainkan peranan dalam pemilihan berapa panjang kita nak pakai rod tu lah. Okay, sebagai contoh satu perkara mudah, contoh kita mancing ikan haruan ni mancing haruan di 2 lokasi, satu di kebun sawit yang semak samun, satu lagi di tali air bendang, di sawah padi Di sawah padi kita tak ada had untuk kita nak main sebab kawasan lapang jadi kita boleh pakai 6 kaki 6 ke 7 kaki ke. Kalau di tempat semak samun, kita boleh pakai yang pendek lah, 5 kaki atau 5 kaki 6 supaya senang kita nak mencelah dalam semak tu Mungkin tak perlu fast sangat tak, sebab kita nak kita nak jentik dia. Kita boleh cari yang medium ataupun slow action ke. So macam jangan pegang kepada satu spek saja untuk casting. Sebab tengok kawasan juga, macam kalau katalah kita dah lah tak boleh nak hayun kan, atas ada katalah ada ranting turun bawah, tepi ada semak apa semua, kita boleh nak jentik je. So jentik tu kita perlukan rod yang tak fast sangat, kita nak ada lembut sikit. So itu pun penting juga kena fikirkan. Okay, Melmi, kesimpulan dia macam mana Melmi? Kesimpulan ni lepas kita bincang ni, nampaknya perkara ini, benda ni mudah je kan. Macam
Betul. Yang penting kita nak ada sifat ambil tahu tu tentang kita punya kelengkapan untuk memancing. Kalau katalah kita punya topik pasal rod casting sekarang ni, spek maklumat semua ditulis oleh pengeluar kebanyakannya lah. Macam jarang kita jumpa dia tak ada tulis. Sekurang-kurangnya mesti ada rating untuk berapa pound sesuai tali. So apa yang kita boleh buat adalah start ambil tahu. Macam tadi kita dah kongsikan rupa-rupa dia, daripada rupa paras dia kita tahu mana yang sesuai untuk casting daripada segi keselesaan kat tangan kita apa semua kan. Dan juga dia punya bentuk lain, bagi ringan, material macam mana kan. Dekat orang yang datang kedai senang lah, dia boleh datang dan rasa ringan ke tak apa semua kan, kita dah tahu. Tapi selalunya sebab kita dah zaman sekarang ni banyak yang beli dekat One Stop Fishing pun secara online. Kita ada customer daripada Sabah, Sarawak, daripada Kedah, kita ni dekat Shalam kan. So kadang-kadang barang tu kita tak pernah jumpa, tak pernah pegang, kita nak beli, macam mana kita nak rasa yakin sikit nak beli. Itulah dengan ilmu kita ambil tahu pasal benda ni, spek yang sesuai, rupa macam mana. InsyaAllah kalau beli dengan kita boleh tunjuk gambar, video apa semua lah. Kita tunjuk rupa dan apa semua supaya anda boleh pilih dengan tepat. Saya nak main casting, kalau katalah macam kami sendiri salah tunjuk kan, kata bang ini sesuai untuk casting, tapi anda dah ada ilmu tu, sudah tentu anda boleh menilai lah ataupun kata sendiri kat penjual kan, tak sesuai ni bang kan, saya nak yang jenis-jenis ni sebab saya nak pakai casting. So tak ada siapa penjual pun yang berani nak membohong kita kan, supaya dia dapat jual ke apa semua. Ada apa-apa lagi nak dinasihatkan tak Sarip pasal pemilihan nasihat saya Okey. Saya menasihatkan supaya ambil tahu berkenaan spesifikasi setiap rod. Kita boleh jimat wang, kita boleh seronok memancing. Itu dia. Penting kan? Jimat wang, seronok memancing. Kadang-kadang jimat wang rosak barang mancing. Tak guna. Kita nak seronok dan kadang-kadang membazir dan juga rosak. Membazir dan juga rosak. Kadang wah ni barang ni mahal, mesti power punya kan. Salah pilih pun rosak juga. So oleh itu kami harap apa benda yang kami kongsikan untuk video kali ini dapat membantu anda untuk lebih mendapat keseronokan dalam melakukan aktiviti memancing ni sebagai salah satu daripada hobi kita kan. So oleh itu jika benda ini bermanfaat untuk anda, sila tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang notifikasi sekali supaya anda selalu dapat konten-konten menarik dan juga ilmu-ilmu baru tentang memancing daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.